Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya maka dapatlah kita bersama-sama secara dalam talian pada hari ini bersempena dengan Minggu Destinasi Siswa secara dalam talian. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua yang telah berjaya diterima sebagai pelajar Universiti Teknologi Mara, Cawangan, Melaka. Selamat datang diucapkan kepada anda semua ke satu lagi fasa penting di dalam kehidupan, iaitu menuntut ilmu di Institut Pengajian Tinggi. Anda adalah insan-insan yang sangat bertuah kerana terpilih untuk belajar di UiTM, universiti yang begitu istimewa, ditubuhkan untuk membantu dan membela Bumiputera di Malaysia. Mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian, kini anda telah menjadi sebahagian daripada 185,400 orang pelajar yang belajar di UiTM, universiti yang terbesar di dunia. UiTM kini mempunyai 26 fakulti dan 3 pusat akademik, 18 buah kampus dan mempunyai 504 program di seluruh Malaysia. Saya mengharapkan perhatian anda sepenuhnya kerana pada hari ini saya ingin memberi sedikit pesanan sebagai panduan anda semua di sepanjang berada UiTM Cawangan, Melaka bermula hari ini sehinggalah anda tamat nanti. Semoga dengan mendengar amanat daripada saya ini akan menjadi anda sebagai warga UiTM yang cemerlang, mempunyai daya usaha yang tinggi, bersifat bertakwa dan bersifat mulia. Mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian, di UiTM kita percaya bahawa setiap individu itu mampu mencapai kecemerlangan melalui pendidikan yang holistik serta penerapan nilai-nilai murni yang baik daripada para pensyarah, staf-staf sokongan yang berada di universiti. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, diharapkan anda semua menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara. Sejajar dengan tema UiTM melonjak profil global UiTM, mahasiswa dan mahasiswi UiTM hendaklah sentiasa fokus dalam menuntut ilmu, aktif dan progresif sama ada di aktiviti di dalam dan di luar kelas. Pelbagai platform disediakan di UiTM Cawangan, Melaka ini untuk anda semua bergiat aktif sama ada dalam bidang akademik maupun kurikulum. Anda boleh berpidato di dalam kampus, menyertai pertandingan inovasi, kegiatan sukan, keusahawanan, kesukarelawanan, kebajikan, kebudayaan dan banyak lagi. Penyertaan anda dalam aktiviti-aktiviti ini sangatlah penting bagi berfikiran lebih kritis dan terbuka, mengasah dan melatih bakat kepimpinan, memberikan ketahanan diri, melatih daya saing dan kreatif kerana generasi pelapis yang akan mewarisi kepimpinan negara pada masa akan datang perlu berjiwa kental, tahan lasak dan serba boleh. Itu adalah menjadi aset penting negara demi melestarikan kelangsungan perjuangan agama, bangsa dan tanah air pada masa hadapan, khususnya agenda Bumiputera. Hal ini bertepatan dengan visi dan misi keramat UiTM dalam usaha ke arah menjadikan UiTM sebagai sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional yang bertaraf dunia yang dapat melahirkan graduan yang berdaya saing global dan beretika. Mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian, kehidupan ini akan lebih baik jika kita sentiasa hormat menghormati dan sentiasa bersikap tolak ansur dalam pelbagai perkara. Di UiTM, anda semua akan berjumpa dengan pelbagai peringkat dan lapisan masyarakat. Sama ada saya sendiri sebagai rektor, timbalan-timbalan rektor, para pensyarah, ketua-ketua unit, bahagian, staf-staf, pelayan-pelayan di kafe dan pekerja-pekerja kebersihan di kampus. Saya berharap anda semua dapat saling hormat menghormati dan bertegur sapa apabila berjumpa. Ucapkanlah Assalamualaikum atau Selamat Pagi apabila anda berjumpa atau berselisihan. Semoga dengan ini akan membuatkan kita saling kenal mengenali, hormat menghormati.
Mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian, jiwa muda adalah jiwa yang mempunyai semangat yang membara. Orang muda sangat sukakan cabaran dan mencuba pelbagai perkara yang baru. Akan tetapi, suka saya ingatkan kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian agar dapat menghindarkan diri dari melibatkan diri dalam apa juga perkara yang melanggar peraturan di dalam maupun di luar universiti. Jauhkan diri anda daripada pengaruh dadah, perbuatan zina, kegiatan sosial tanpa batasan, serta percampuran dengan kumpulan-kumpulan yang tidak diketahui latar belakangnya. Apa jua kesalahan yang dilakukan pastinya akan menyebabkan anda semua di dalam kesusahan. Berkemungkinan digantung universiti, ditangguhkan pengajian, diberhentikan atau ditahan di dalam lokap dan lebih teruk lagi, mencalitkan arang ke muka ibu dan bapa anda. Selain daripada itu, kehidupan kita pada hari ini tidak akan lengkap tanpa media sosial antaranya Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Suka juga saya ingatkan agar mahasiswa-mahasiswi sekalian sentiasa memeriksa apa yang kita kongsikan di dalam media sosial, termasuklah gambar-gambar, berita ataupun cerita-cerita sensasi. Menyebarkan dan memviralkan perkara yang tidak baik, yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya, adalah tidak beretika sama sekali. Jika ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku di dalam universiti, saya berharap agar anda semua tidak kongsikan terus ke dalam media sosial. Perkara-perkara negatif ini boleh dilaporkan ke saluran yang sepatutnya dan tidak perlu disensasikan ke tempat yang tidak sepatutnya. Justru, saya amat berharap agar mahasiswa dan mahasiswi sekalian peka akan keadaan sekeliling, menjadi mata dan telinga kepada sahabat-sahabat anda, menegur jika mereka melakukan kesilapan dan membuat laporan kepada pihak universiti jika perlu. Anda semua haruslah memainkan peranan yang penting untuk memastikan keadaan di universiti harmoni, selesa sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Saya mahu anak-anak semua bersifat inklusif, iaitu dengan mempersiapkan diri masing-masing dengan ciri-ciri kepribadian yang unggul seperti jati diri yang tinggi, kental dan tidak mudah terpengaruh bagi menangani sebarang anasir-anasir jahat yang datang menyapa. Seterusnya, sekali lagi saya ingin berpesan, sejauh mana atau sehebat mana pun kita, walau setinggi langit mana pun kita berada, di sebalik kejayaan itu adalah keringat kedua ibu bapa kita yang banyak berkorban masa, tenaga, wang ringgit demi memastikan anda semua berada di sini. Selama bertahun-tahun membesarkan anda semua, berjaga siang dan malam, melengkapkan pakaian dan makanan, memberi pendidikan daripada sekecil tangan sehinggalah besar dewasa. Segala yang terbaik telah pun diusahakan demi melihat anda semua menjadi insan yang berguna. Tiada insan yang paling berbangga selain ibu dan bapa anda apabila melihat anak yang mereka besarkan berjaya ke Menara Gading. Pengorbanan mereka ini tidak mungkin dapat kita balas. Oleh yang demikian, janganlah kita lupa akan segala pengorbanan dan perjuangan kedua-dua ibu bapa kita dalam kehidupan di dunia ini. Selalulah bertanya khabar, mendoakan kesejahteraan mereka, memberikan perhatian yang lebih penting adalah membuatkan mereka gembira dengan keputusan-keputusan peperiksaan yang cemerlang pada setiap semester. Sepasang burung mencari makan, terbang bebas di langit raya. Emas segunung yang ku dapatkan tak dapat membalas jasa ibu dan bapa. Jadilah insan yang bertanggungjawab, berazam tinggi, berdisiplin dan meyakini kebolehan serta kemampuan masing-masing dalam usaha merealisasikan segala harapan dan doa ibu bapa, universiti, masyarakat maupun negara. Ibarat pepatah, benih yang baik kalau dicampak ke darat menjadi gunung dan jika dicampak ke laut menjadi pulau. Tahun 2022 dan mendatang merupakan tahun yang amat mencabar dan menguji kita semua, khususnya dalam mendepani pandemik COVID-19. Dalam menangani cabaran ini, Malaysia telah mengambil beberapa langkah strategik dengan pelaksanaan pelan pemulihan negara. Oleh itu, saya berharap agar para mahasiswa boleh mengamalkan
norma baharu dalam kehidupan seharian. Pelajar yang pulang ke kampus diminta untuk terus mengamalkan penjarakan sosial dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Semua aktiviti sukan dan riadah perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Dan aktiviti pelajar adalah dibenarkan dengan syarat aktiviti tersebut mematuhi SOP sebagai norma baharu. Saya ingin menasihati para pelajar agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian. 3S, elakkan 3S 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elakkan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Memakai alat pelitup muka, face mask, di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 yang lalu, atau jika bergejala. Wear and warn, iaitu amaran dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman, bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin. Dapatkan rawatan segera di unit kesihatan jika bergejala. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Pelajar yang dikasihi sekalian, akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Timbalan Rektor HCP, Yang Hormat Datuk Teknologis Dr. Muhammad Noor Haji Hasrul Jono, staf hal ehwal pelajar, barisan majlis perwakilan pelajar, ahli-ahli jawatan kuasa dan semua yang secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran program yang cukup bermanfaat buat kita semua pada hari ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan sekalung tahniah. Semoga segala usaha murni kita semua ini diberkati Allah dan seterusnya mendapat keredaan Allah hendaknya, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.